باسمك اللهم ندعو في غدو. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Farhan bin Azmi, nombor metrik 057986. Hari ini kita akan bincang tentang kaedah al-umur bil maqasidha. Mana bahagian saya adalah menerangkan tentang pendahuluan dan faktor-faktor kemunculan qawaid fiqhiyah, di mana kita akan mula dengan pendahuluan. Kaedah al-umur bil maqasidha merupakan salah satu daripada kaedah yang digunakan oleh para fuqaha dalam qawaid fiqhiyah. Jadi ini boleh ditafsirkan dari dua sudut, iaitu daripada segi bahasa dan istilah. Perwujudan kaedah ini dari segi bahasa boleh membawa maksud asas, manakala menurut istilah pula bermaksud perkara yang dipraktikkan daripada masalah atau perkara pokok kemudian dipraktikkan terhadap perkara-perkara furu' atau pecahan. Kaedah fiqh juga bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. Oleh itu, qawaid fiqhiyah boleh diertikan sebagai satu kaedah fiqh undang-undang Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan fiqh Islam tentang kaedah-kaedah hukum. Skop pembahasan fiqhiyah tertumpu kepada orang yang mukallaf, iaitu orang yang ditaklifkan kepadanya hukum syarak, dan objek kepada fiqh pula ialah hukum syarak. Dan faktor-faktor kemunculan qawaid fiqhiyah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wujud atau munculnya qawaid fiqhiyah. Antaranya faktor utama kemunculan ialah terdapat nas-nas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai-bagai. Contohnya, muncul kaedah fiqhiyah lantaran dari dalil-dalil syarak yang telah diperselisihkan oleh para fuqaha. Terdapat kaedah-kaedah umum yang muncul dalam perkembangan hidup manusia dari satu generasi ke satu generasi yang lain untuk disesuaikan dengan masalah furu'. Nas-nas yang ditafsirkan dengan berbagai-bagai, iaitu ada nas Al-Quran yang berbentuk umum merangkumi pelbagai masalah, dan ada nas Al-Quran yang melahirkan pendapat-pendapat yang mengikat dan memuqayyadkan. Manakala faktor yang disebabkan dari dalil syarak yang diperselisihkan oleh fuqaha ialah seperti sama ada dalil itu berbentuk zanni ataupun qat'an, dan ianya menjadi pegangan atau tidak. Selain daripada kedua-dua faktor lain yang turut menjadi sebab munculnya qawaid fiqhiyah ialah terdapat kaedah-kaedah umum yang muncul dalam perkembangan hidup manusia dari satu generasi kepada generasi yang lain, yang mana ianya memerlukan satu hukum baru yang boleh disesuaikan dengan masalah-masalah furu' yang berlaku pada zaman tersebut. Setiap zaman mempunyai masalah yang berlainan dengan zaman yang sebelumnya. Jika ianya memerlukan sumber akal yang mengeluarkan hukum yang fleksibel bagi menangani cabaran dan persoalan semasa yang sentiasa wujud dan akan sentiasa wujud di dalam sesebuah masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mihuzal Daniel bin Wan Mansur, nombor metrik 058688. Saya daripada program Diploma Pengajian Dakwah semester yang ketiga. Hari ini saya ingin membentangkan tentang sumber-sumber pengambilan qawaid fiqhiyah. Dalam kaedah pengambilan qawaid fiqhiyah terdapat beberapa sumber yang utama yang menjadi asas kepada kaedah ini. Antara sumber-sumber pengambilan qawaid fiqhiyah adalah pada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, dan juga zaman tabi' dan tabi'in. Sumber pengambilan kaedah pada zaman Rasulullah SAW dapat dilihat dari segala kenyataan dan fatwa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW adalah berdasarkan wahyu dan ijtihad baginda, dan kemudiannya jika salah maka akan diperbetulkan oleh wahyu dari Allah.
Jadi sumber pengambilan kaedah dah dirumuskan kepada beberapa prinsip-prinsip umum dalam pembentukan perundangan dan hukum, yang mana ianya boleh dibahagikan kepada 4 bahagian, antaranya penetapan perundangan dan hukum secara beransur-ansur yang mengambil masa selama 22 tahun dan beberapa bulan. Contohnya, hukum yang berkaitan dengan pengharaman arak, yang mana ianya diturunkan secara berperingkat-peringkat. Mengurangkan undang-undang sedikit mungkin, di mana tidak ada perundangan terhadap perkara yang belum pernah berlaku, dan andaian hukum yang akan lahir itu menetapkan hukum sekadar keperluan sahaja. Contohnya, Nabi tidak mendirikan sembahyang sunat tarawih secara berjemaah kerana dibimbangi akan difardukan. Penetapan hukum yang bersifat memudahkan dan meringankan bebanan, contohnya ketika keadaan sukar untuk menunaikan hukum azimah seperti puasa, maka disyariatkan hukum rukhsah, iaitu berbuka bagi orang yang sakit dan yang bermusafir. Mensyariatkan hukum selari dengan kemaslahatan manusia, contohnya pada suatu ketika Nabi melarang menziarahi kubur, kemudian dibolehkannya. Sumber kedua ialah pada zaman sahabat, yang mana pada zaman ini merupakan zaman yang masih lagi berpegang kuat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Khalifah Ar-Rashidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, pada zaman ini digalakkan berijtihad dan menggunakan peranan akal dengan sebaiknya, manakala pada zaman tabi'in dan tabi'in juga merupakan sumber yang diguna pakai dalam pengambilan kaedah fiqhiyah. Kerana pada zaman inilah bermulanya penulisan dan pembukaan ilmu usul fiqh yang bermula pada abad kedua hingga ke-4 Hijrah, di mana pada zaman ini lahirnya aliran-aliran fiqh dan kegiatan-kegiatan ijtihad hanya tertumpu kepada fiqh sahaja. Disebabkan oleh masalah-masalah fiqh yang furuknya terlalu banyak, jadi ianya memerlukan kepada penetapan kaedah-kaedah yang tertentu. Oleh kerana itu, ianya merupakan tugas kepada ahli fiqh untuk memahami kaedah fiqhiyah dan mengetahui dalil-dalilnya. Kerana setiap permasalahan bergantung kepada kaedah-kaedah yang tertentu, terdapat 5 kaedah fiqh untuk umum yang dibincangkan dalam kaedah fiqhiyah. Antaranya, Al-umur bimaqasidaha, setiap perkara dinilai berdasarkan niat dan matlamatnya. Yang kedua adalah al-yaqin la yazalu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqah tajlabu taysir, kesukaran membawa kepada kemudahan. Ad-darar yazalu, yang bermaksud bahaya mesti dihapuskan. Yang terakhir, al-adah muhakamah, ialah adab dijadikan hakim. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Hakim bin Abdul Nasir. Nombor metrik 058146 daripada Kuala Diploma Dakwah. Hari ini saya akan menerangkan tentang sedikit tentang kaedah al-umur bil maqasidihi. Kaedah ini membawa maksud tiap-tiap perkara itu menurut tujuannya, atau setiap perkara yang diambil kira berdasarkan niatnya. Oleh itu, amalan-amalan yang dilakukan oleh mukallaf bergantung kepada apa yang diniatkannya. Kaedah ini diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yatazawwijuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maksudnya, sesungguhnya setiap pekerjaan itu dimulakan dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang-orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya.
dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehnya atau berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkannya. Riwayat Muslim. Selain daripada ini, terdapat banyak lagi hadis-hadis Rasulullah yang menyebut tentang amalan-amalan yang dilakukan berdasarkan niat. Oleh sebab kerana itu, niat menjadi syarat utama sah atau batal sesuatu perkara itu, sama ada diberi pahala ataupun dosa. Jadi amalan yang tidak disertakan dengan niat tidak akan mendatangkan apa-apa kesan kepada perbuatan seseorang mukallaf. Kaedah ini lebih menumpukan kepada niat seseorang mukallaf dalam melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan hukum syarak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hafiz bin Muhammad Ali, nombor matrik 058039. Hari ini saya akan menyambung tajuk perbahasan al-umur bi maqasidiha. Kita masuk pada poin yang kelima, iaitu kaedah. Terdapat beberapa bidang dan skop kaedah fiqh yang termasuk dalam kaedah al-umur bi maqasidiha ini, yang mana ianya boleh dikategorikan kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama ialah semua perkara yang berkaitan dengan perkara ibadah seperti puasa, sembahyang, berwuduk dan sebagainya. Contoh, sembahyang seseorang itu tidak akan dikira sah sekiranya tidak disertai dengan niat, ataupun puasa seseorang itu tidak terbatal jika tidak disertai dengan niat pada waktu yang dibolehkan. Itu pada bahagian yang pertama. Kita masuk pada bahagian yang kedua, ialah semua hukum yang berkaitan dengan keluarga seperti penceraian secara kinayah atau sendirian, rujuk dan lain lagi. Contohnya, jika suami yang melafazkan cerai kepada isterinya melalui lafaz kinayah, ianya memerlukan niat. Jika sebaliknya, talak tidak akan berlaku. Kita masuk pula pada bahagian yang ketiga, semua hukum yang berkaitan dengan muamalat seperti hutang, jual beli, sewaan dan lain lagi. Contohnya, semasa akad jual beli, penjual dan pembeli hendaklah disertakan niat semasa akad jual beli berlangsung. Jika tidak disertai dengan niat, maka jual beli tersebut tidak akan dikira sah. Kita masuk pula pada bahagian yang keempat, ialah semua hukum yang berkaitan dengan hukum jenayah seperti membunuh, zina, mencuri dan sebagainya. Sebagai contoh, membunuh dengan tanpa niat, di mana pembunuh bukanlah berniat untuk membunuh seseorang tetapi berlaku dalam keadaan tidak disengajakan, maka dia tidak akan dikenakan hukuman qisas, iaitu bunuh balas, tetapi akan dikenakan diat. Kaedah-kaedah di atas ini adalah bertujuan untuk memelihara hak masing-masing dan merupakan salah satu cara untuk menentukan hukum mengikut kesesuaian, agar kemasalahan umat Islam dapat diselesaikan dengan bijaksana dan bertepatan dengan masalah yang berlaku pada waktu tersebut. Walau bagaimanapun, niat dalam kaedah ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan sesuatu hukum, sama ada benda itu halal atau haram maupun sah atau batal. Sekian itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Amzad Amiruddin bin Cik Mak, nombor matrik 058852. Hari ini saya akan membentangkan pembahagian kaedah al-umuru bil maqasidihah. Kaedah ini boleh dibahagikan kepada dua kaedah yang merupakan pecahan kecil dari kaedah ini. Antaranya ialah maqasidul al-lafzi ala niyat al-afiz. Kaedah ini bermaksud yang dikira dan diiktibar dalam akad
akad ialah tujuan dan matlamatnya, bukan lafaz atau ucapan. Untuk itu mestilah menggunakan ucapan atau perkataan tertentu dalam akad, dalam urusan akad supaya niat tersebut menjadi sah dan dikira dalam syarak. Berdasarkan kaedah ini, maka terbentuklah larangan syarak atau kaedah larangan membuat akad dengan tujuan yang bertentangan dengan ucapan dan sifat akad. Contohnya, akad yang berunsur atau bertujuan riba, akad perkahwinan yang bertujuan untuk tahlil, kerana semua itu bukanlah bertujuan atas dasar yang dikehendaki oleh syarak, malah ia adalah bertentangan sama sekali dengan kehendak syarak, maka akad tersebut adalah salah dan haram di sisi syarak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, orang-orang yang memakan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdiri orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyang-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, yakni meniaga, dan mengharamkan riba. Maka jelaslah di sini bahawa sesuatu niat yang bertentangan dengan hukum syarak adalah haram sama sekali dilakukan, kerana niat tersebut membawa kepada kemukaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Abu Daud yang bermaksud Allah melaknat muhallil dan muhallalnya. Oleh itu wajarlah bagi umat Islam menghindari setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-niyatu fil yamin takhsis al-lafzi al-am wal ta'am al-khas. Kaedah ini pula merupakan kaedah kedua dari pecahan kaedah al-umum bil maqasidih, di mana ianya berfokuskan kepada niat seseorang dilakukan dalam sumpah, boleh mentaksiskan atau mengkhususkan ucapan dan perkataan atau lafaz yang mutlak, boleh menjelaskan dan menerangkan lafaz dan perkataan yang mujammal. Sumpah mengkhususkan lafaz ang. Contohnya, seseorang bersumpah dengan berkata, demi Allah, aku tidak bercakap dengan seseorang pun. Sumpah jenis ini boleh dikira sama ada am atau umum, tetapi ia dapat mengkhususkan jika ia berniat atau tidak mahu bercakap seseorang yang tertentu sahaja, bukan dengan semua orang. Manakala sumpah yang memuqayyadkan lafaz-lafaz yang mutlak pula, seperti seseorang itu bersumpah dan berkata, demi Allah, aku tidak akan makan daging. Sumpah ini boleh dikatakan jika ia berniat tidak makan daging kambing sahaja. Ada pun sumpah berbentuk mujammal berkaitan dengan sumpah yang boleh menerangkan sesuatu lafaz tersebut. Contohnya, seorang bersumpah dengan berkata, demi Allah, aku tidak memakai aljum. Sumpah mujammal boleh ditafsirkan dengan kain putih atau kain hitam. Maka sumpah tersebut bergantung kepada niat seseorang mengikut penjelasannya. Sekian. Akhirul kalam, kesimpulan yang dapat dibuat daripada tajuk al-umur bimaqasidiha ini ialah kaedah al-umur bimaqasidiha merupakan salah satu kaedah fiqhiyah yang boleh digunakan oleh ahli fuqaha pada hal ini dalam menyelesaikan masalah ummah yang tidak terdapat di dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis, sama ada menggunakan kaedah ijtihad, qiyas dan sebagainya. Ulama pada hari ini juga perlu bijak menggunakan fikiran mereka dalam mengeluarkan hukum, di mana hukum yang dikeluarkan mestilah bersumberkan Al-Quran, Al-Hadis, qiyas dan ijma' ulama,
kerana setiap masalah yang berlaku berbeza mengikut peredaran zaman, dan agar hukum yang dikeluarkan bersesuaian dan bertepatan dengan keadaan zaman tersebut. Dapat disimpulkan juga di sini bahawa setiap sesuatu perbuatan mukallaf itu akan dikira berdasarkan niatnya. Jika niatnya ke arah kebaikan, maka dia akan mendapat ganjaran pahala. Namun jika sebaliknya, ia akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat juga merupakan salah satu alat pengukur bagi perbuatan seseorang mukallaf, sama ada dari segi ibadah, muamalah, munakahat maupun jenayah. Sesuatu ibadah itu akan sempurna jika sesuatu perbuatan itu disertakan dengan niat. Maka dengan itu, selesai sudah perbincangan tajuk Al-Umur Bimaqasidiha ini daripada kumpulan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعيد بنسألكم